Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat muka surat 99. Baris yang ke-14 daripada atas. Masih lagi membicarakan bagaimana cara untuk kita mentakarubkan diri kita, menghampirkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita konsisten dalam ibadah. Maknanya dalam kehidupan seharian kita berterusan apa sahaja yang kita lakukan ianya adalah ibadah. Bila disebut ibadah, maka mudah-mudahan ianya diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian lagi, lazimlah bagi hamba yang berkehendak dan menuntut di dalam ibadah dan riyadhah dirinya, bahawa diingatkan nafsunya dengan dua perkara. Cantik pengarang kitab ini beritahu kita. Lazimkan biar bagi seseorang hamba, yang ini kita ini, hamba Allah yang berkehendak dan menuntut di dalam ibadah, nak menjadikan diri kita ini sentiasa konsisten dalam ibadah,
dan juga riyadhah dirinya. Apa makna riyadhah dirinya? Iaitu sentiasa di dalam sihat wal afiyah. Nak lahirkan dirinya sebagai seorang ahli ibadah dan hendak menjadikan dirinya sentiasa di dalam keadaan sihat wal afiyah, bahawa ingatkan nafsu itu dengan dua perkara. Pertama, khaufun, yang kedua raja'un. Ingatkan nafsu tu. Nafsu ni tuan-tuan, dia sentiasa alpa. Oleh itu, nak jadikan diri kita ini supaya kekal beribadah dan dalam keadaan sentiasa sihat wal afiyah, pegang dua perkara ini. Didik nafsu kita. Yang pertama, ada perasaan takut. Kalau kita tidak beribadah, kita rasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dia. Kalau kita tidak sembahyang, kita takut dihumbankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Allah Ta'ala dah sebut di dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar. Apakah yang menyebabkan kamu dihumban oleh Allah ke dalam neraka saqar? Qalu, jawab mereka, berkata mereka, lam naku minal musallin. Jawab mereka, semasa di dunia dahulu kami tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang mengerjakan sembahyang. Terang-terang. Bermakna neraka saqar ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di antaranya ialah bagi mereka yang tidak sembahyang semasa di dunia. Itu yang disebut tadi, ada perasaan khauf, rasa takut kalau kita tidak mengerjakan ibadah salat. Itu baru ibadah sembahyang. Kita rasa takut kalau tidak menutup aurat. Kita rasa takut bercakap bohong, berdusta. Kerana disebut berapa ramai orang yang sembahyang, tetapi ramai yang masuk neraka. Dia sembahyang tapi masuk neraka. Sebab apa? Kerana dia bercakap bohong, dia berdusta, dia minum arak, dia percaya kepada dukun, rasuah, menerima rasuah yang Nabi kata ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi rasuah dan menerima rasuah, Nabi kata dalam neraka. Tengok tuan-tuan. Oleh itu pengarang kitab ini kata, lazimkan, biasakan, kalau engkau hendak jadikan diri engkau itu hampir dengan Allah, dalam arti kata sentiasa beribadah, takut kepada Allah dan meletakkan pengharapan kepada Allah. Satu.
Yang kedua, dia kata kalau nak jadikan diri engkau dalam keadaan sihah wal afiyah, takut kepada Allah. Itu sebabnya tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang kali memperjelaskan di dalam Al-Quran tentang pengharaman arak. Kerana arak itu di peringkat awal, dia kata banyak mendatangkan mudarat daripada Allah Ta'ala dah sebut. Walaupun ada segelintir manusia memperkatakan arak itu adalah sumber ilham, inspirasi dia. Pembohong, tuan-tuan. Allah Ta'ala dah kata dah, jauhi arak kerana dia adalah ibu segala maksiat. Seperti yang saya telah ceritakan dahulu, bagaimana seorang abid pada peringkat awal diajak untuk melakukan zina. Dia takut, aku takutkan Allah. Perempuan ini kata, engkau nak takut apa? Kalau budak ni nampak perbuatan kita, engkau bunuh budak ni. Lagi aku takut. Sebab berzina, sebab membunuh termasuk dalam dosa-dosa besar. Berzina pun dia takut, membunuh budak ni pun dia takut, seorang abid ini, kerana dia tergolong dalam dosa-dosa besar. Tetapi oleh kerana terpengaruh dengan pujuk rayu wanita berkenaan, akhirnya dia minum arak. Apabila dia minum arak, dia dalam keadaan mabuk, maka 3 dosa besar dia buat. Selepas dia minum arak, dia memperkosa wanita berkenaan, kemudian dia membunuh kanak-kanak tadi. Tak sempat dia bertaubat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengok tuan-tuan, nak memberitahu kepada kita, kalau kita tidak biasakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa tanamkan dalam diri kita, aku takut kepada Allah, aku takut azab Allah, kerana Allah Ta'ala itu maha melihat apa sahaja perbuatan yang kita lakukan. Aku takut di saat kematian, di saat roh nak berpisah dengan jasad. Aku takut di saat apabila keseorangan di dalam alam kubur, alam barzah, yang tanah kubur akan menghimpit tubuh aku sehingga berselisih tulang rusuk aku. Aku takut di dalam kubur dinyalakan api, diri aku ini diguling siang dan malam. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, pandangan kitab ini menyedarkan kepada kita, kalau kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk melahirkan diri kita konsisten dalam beribadah, pertama, tanamkan perasaan takut. Yang kedua, sentiasa meletakkan pengharapan kepada Allah. Bagaimana hendak meletakkan pengharapan kepada Allah? Bermakna banyakkan berdoa kepada Allah. Sekarang ini kita ar-raja, meletakkan pengharapan kepada Allah. Mudah-mudahan wabak
COVID-19 itu hilang, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mana-mana kita pergi, tak putus-putus hamba Allah berdoa, idfa'na min kulli bala wal waba. Mana-mana saja sentiasa memohon daripada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan kita daripada segala bala, dijauhkan kita daripada segala wabak yang sedang melanda. Jadi pegang dua. Pertama, rasa takut kepada Allah. Yang kedua, sentiasa meletakkan pengharapan kepada Allah. Baik. Dan jikalau tiada, kata dia, kalau kita tidak meletakkan rasa takut dan pengharapan kepada Allah, maka tiada menolong akan dia nafsu yang liar yang demikian itu. Kalau engkau tidak rasa takut kepada Allah, kalau engkau tidak meletakkan pengharapan kepada Allah Subhanahu, jangan harap engkau nak didik nafsu-nafsu engkau yang liar, kata pengarang kitab. Memang betul. Seolah-olahnya tuan-tuan nak memberitahu kepada kita, orang yang degil ini, yang tidak mahu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mahu menurut perintah Allah, bermakna orang ni liar sangat, ganas sangat nafsu dia, berpunca daripada apa? Seolah-olah dia tidak takut dengan Allah, dia tidak takut dengan azab Allah. Ini punca dia. Dia tidak tanamkan dalam diri dia rasa takut dengan azab Allah. Kita takut, tuan-tuan. Di dunia ini kalau kita sakit, kita ikhtiar cari ubat. Tapi di saat dalam kita meraung kesakitan, di saat sakaratul maut, siapa yang nak tolong kita, tuan-tuan? Yang dikatakan ibarat sakitnya sakaratul maut, roh nak berpisah dengan jasad sekira-kira 1000 kali pancungan pedang. Tubuh kita ini, tuan-tuan, dicincang-cincang sehingga 1000 kali cincangan pedang. Diibaratkan macam tu. Dan ada qil mengatakan ibarat seperti seekor kibas yang hidup-hidup itu disiatkan kulitnya, kemudian dilumurkan dengan minyak yang panas. Itu di antara bunga-bunga sakaratul maut. Sehingga Nabi kata, kalau beginilah sakitnya sakaratul maut, aku mohon kepadamu ya Allah, biarlah semua kesakitan sakaratul maut di kalangan umat aku ini, biarlah aku tanggung ya Allah. Aku tak sampai hati nak melihat umat aku menanggung kesakitan di saat sakaratul maut. Tapi Nabi tak benarkan, tapi Allah Ta'ala tidak izinkan. Oleh itu, tuan-tuan, itu yang Nabi ajar. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Ya Allah, hawwin alaina, ringankanlah ke atas kami ya Allah, fi sakratil maut, ketika sakratul maut. Sakit, tuan-tuan, ketika sakratul maut. Haus dahaga yang tidak terperi,
sehingga dikatakan seluruh air lautan ini diberi minum kepada orang yang sedang nazak, orang yang sedang sakratul maut. Seluruh air lautan di dunia ini diberi minum, pasti tidak akan menghilangkan dahaga. Asyik, tuan-tuan. Maka datang hukum fiqh mengatakan sunat bagi orang yang dalam keadaan nazak, titiskanlah air, basahkanlah air di bibirnya, walaupun dia tidak boleh menelan lagi, sebagai rasa simpati kita, kerana di saat itu dahsyatnya dia dalam keadaan dahaga yang amat sangat. Allah. Dan kerana makna inilah didatangkan zikrul hakim. Apa makna zikrul hakim? Iaitu peringatan yang bijaksana, hakimun, yang maha perkasa. Apa dia? Iaitu Al-Quran. Datang Al-Quran sebagai dustur, sebagai perlembagaan hidup manusia, sebagai rujukan, sebagai panduan hidup manusia. Itu sebabnya tuan-tuan, peganglah Al-Quran ini. Kalau kita tidak faham pun maknanya, paling tidak kita baca dia. Jangan kita jadikan Al-Quran itu sebagai perhiasan dalam rumah. Segelintir manusia kadang-kadang dijadikan Al-Quran ini sebagai kepala hantaran. Cantik, dibalut, dibubuh ribin, dibubuh bunga, diletakkan dalam balang kaca, dibuat sebagai kepala hantaran. Dia tidak tahu Al-Quran akan melaknat dia kalau tidak dibaca. Dia rasa bangga Al-Quran itu sebagai kepala hantaran, bukan nak dibaca, nak ditunjuk seolah-olah adalah simbol keislaman dalam majlis pertunangan dia. Dimulakan dengan apa? Hantarannya itu dengan senaskah Al-Quran. Ada orang beranggapan macam itu. Bahkan sampai dia tua, dah bercucu, dia rasa bangga tengok Al-Quran atuk. Daripada atuk mula bertunang dengan nenek engkau dulu, sampai sekarang ni sedikit pun tidak terjejas. Macam Quran baru, dia rasa bangga tunjuk dengan cucu dia ataupun dengan cicit dia. Tengok yang punya Al-Quran. Tidak koyak sana, koyak sini. Al-Quran atuk ni dah 60 tahun, dah 70 tahun, cantik lagi dalam balang. Dia tidak tahu Al-Quran akan melaknat dia. Itu sebabnya tuan-tuan, jangan jadikan Al-Quran sebagai perhiasan. Baca dia. Allahu Akbar. Kerun kita tuan-tuan. Maka disebut di sini, maka didatangkan Al-Quran itu menyebutkan dengan perhimpunan Allah. Maknanya di dalam Al-Quran itu telah lengkap segala-galanya, menyebutkan, menghimpunkan dua perkara, iaitu wa'dun dan wa'idun. Dalam Al-Quran itu dah lengkap, ada dua perkara tuan-tuan. Yang pertama wa'dun, yang kedua wa'idun. Apa dia wa'dun? Iaitu janji baik.
Dan disebut dalam Al-Quran, kalau engkau buat baik, Allah Ta'ala balas dengan baik. Dah ada janji baik. Yang kedua, wa'idun, dan janji seksa. Allahu Akbar. Wa'idun, janji baik. Wa'idun, dan janji seksa. Allah Ta'ala dah sebut. Kalau engkau tidak menutup aurat, begini-begini. Kalau engkau berdosa, bercakap bohong, begini-begini. Kalau engkau berzina, minum arak, rasuah, begini-begini. Itu janji buruk. Allah Ta'ala dah sebut dalam Al-Quran. Tapi sayangnya, kita tak yakin dengan Al-Quran, ataupun buat pura-pura tak faham. Sedangkan dalam Al-Quran itu syumul segala pengajaran, apa sahaja permasalahan yang timbul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih, kata Allah. Fa in tanaza'tum, maka sekiranya engkau berbantah-bantah, tanaza'tum, berbalah-balah dalam satu perkara, fi syai'in farudduhu ila Allah, maka kembali kepada Allah, yakni Al-Quran, wa rasuluh, dan kepada Nabi, yakni hadis-hadis Nabi. Pegang dua ni, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, rujuk. Yang Nabi dah sebut, taraktu fikum amrain ma in tamaksaktum bihi ma lan tadillu abada. Nabi sebut, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Ma in tamaksaktum, selama mana engkau berpegang kepada kedua-duanya, lan tadillu abada, engkau tidak akan sesat abada, selama-lamanya, yaitu kitabullah Al-Quran wa sunnati rasulih, yakni hadis-hadis Nabi. Pegang. Nabi dah sebut, Allah Ta'ala pun dah sebut, Nabi pun dah sebut. Apa lagi tuan-tuan? Tapi disebabkan oleh nafsu kita liar, kita tolak segala-galanya. Sanggup kita gunakan logik akal kita. Allahu Akbar. Tunggulah balasan daripada Allah. Al-Quran dah sebut, dalam Al-Quran itu ada janji baik dan wa'idun, ada janji seksa. Dan begitu juga dalam Al-Quran itu ada berita-berita yang menyukakan, mengembirakan, dan ada juga berita yang menakutkan. Apa lagi dalam Quran? Semua ada. Begitu juga dalam Al-Quran menyungguh-nyungguh suruh, maknanya buat sungguh-sungguh, itqan, buat sesuatu tu biar sungguh-sungguh. Ada juga dalam Al-Quran kata sungguh-sungguh tegah, jangan buat. Sebagai contoh, berhubung dengan minum arak, Tuhan kata mula-mula arak itu banyak mendatangkan mudarat daripada munafaat. Yang kedua, Allah Ta'ala kata jangan kau minum arak, jangan kau la taqrabul ham. Apabila kau nak sembahyang. Yang ketiga, Allah Ta'ala kata sesungguhnya arak itu adalah najis, fatanibu. Berulang kali Allah Ta'ala sebut. Hingga hari ini orang tak kisah tuan-tuan. Nak tunjuk kepada kita degil tak degilnya manusia, liar tak liarnya nafsu manusia. Maka layaklah Allah Ta'ala humbankan mereka ke dalam neraka, kerana engkau degil sangat semasa di dunia dahulu, kata Allah.
Dan begitu juga menghinggakan pula tiap-tiap pada daripada salah suatu daripada keduanya. Maka disebut daripada pahala yang mulia-mulia barang yang tiada sabar daripadanya, dan menyebut seksa yang pedih barang yang tiada, dia ada perkataan salah tu. Maka disebut daripada pahala yang mulia-mulia barang yang sabar daripadanya. Kalau dia sabar, yang kedua tu bau tiada. Dan menyebut seksa yang pedih barang yang tiada sabar atasnya. Kalau sabar, ini pahala dia. Kalau tidak sabar, ini seksa dia. Mengapa tidak tutup aurat? Allah, panaslah. Panas hari ini. Patutnya kau sabarlah. Panas di dunia tidak sama dengan panas hari akhirat. Sabar. Apabila engkau dah masuk ke rumah, engkau tak payah lagi pakai tudung. Engkau keluar aja. Bila engkau keluar rumah, engkau berjumpa dengan lelaki ajnabi, lelaki yang boleh dikahwini, dengan lelaki kafir, dengan perempuan kafir, wajib engkau tutup aurat kecuali muka dan dua pergelangan tapak tangan ini. Apabila engkau dah berada dalam rumah bersama dengan orang-orang yang mahram, tak payah. Lebih-lebih lagi kalau engkau tinggal suami isteri. Orang tinggal suami isteri, tak payah pakai apa satu pun tak apa, tuan-tuan. Suami pun bogel, isteri pun bogel, sama-sama masak, bergedik-gedik masak. Tak ada masalah. Tapi jangan ada anak. Anak tengok, mak tak malu ke? Ayah tak malu ke bogel? Maka ketika itu hukumnya haram. Tapi kalau suami isteri, orang baru kahwin, tutup tingkap, tutup pintu, tutup segala lubang, halantak engkau lah engkau berbogel. Sama-sama masak. Kena minyak ikan, melompat-lompat masing-masing. Tapi engkau keluar daripada rumah, tutup. Ini perintah Allah. Itu maksudnya, tuan-tuan. Maknanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala tahu. Dia tidak dikata dalam rumah pun kau kena tutup aurat. Tengok siapa yang ada dalam rumah kau. Kecuali kalau kau bersama dengan mahram, paling tidak boleh buka rambut kau, boleh buka pergelangan, boleh buka lengan baju kau. Jangan duduk dengan adik-beradik, dengan mak bapak, semua nak berbogel. Itu macam tamadun langsung. Sebab dalam Islam ada al-haya, sifat malu. Ada rasa malu. Itu sebabnya dalam bilik air tu kalau boleh, jangan buka semua. Malu. Malaikat nampak. Paling tidak, malu dekat kepala paip tu. Nasib baik kepala paip tu tak bunyi. Tak malu ke kata. Allahu Akbar. Maka lazimkan olehmu, biasakan olehmu tiap-tiap dua makna ini. Apa dia? Khauf dengan ar-raja' tadi. Lazimkan, biasakan supaya hasil bagimu kehendakmu daripada ibadah. Tengok. Lazimkan rasa takut, lazimkan rasa pengharapan kepada Allah supaya
sentiasa menghasilkan diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya tuan-tuan disebut dalam sebuah kitab lain. Saya baca sedikit. Baru saya baca malam tadi di Masjid Tengkira. Allahu Akbar. Apa dia kata? Bahawasanya datang perkhabaran berita melalui as-sam'iyat berhubung dengan ibadah sembahyang ni tuan-tuan. Bahawasanya adalah pada syurga itu satu pohon kayu yang bernama at-tahiyyat. Itu sebabnya kita sembahyang wajib baca at-tahiyyat, tasyahud akhir tu sebelum salam. Kerana ia adalah mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kena betul-betul sebut at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kerana besar maknanya at-tahiyyah al-mubarakah, as-salah, at-tayyibah, semua ada kaitan dengan ibadah. Apa dia kata? Datang perkhabaran menceritakan bahawa dalam syurga itu ada satu pohon kayu bernama at-tahiyyah. Dan di atas pohon tersebut ada seekor burung namanya mubarakat. Dan bawahnya pohon kayu tadi ada mata air yang bernama at-tayyibat. Semua ada kaitan. Maka apabila berkata hamba yang demikian itu, dia berkata apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Hamba ini berkata, pada tiap-tiap sembahyangnya, maka turunlah demikian burung itu daripada atas pohon kayu dan menyelam ia pada demikian mata air itu. Kemudian selepas dia menyelam, keluar daripada mata air tersebut dan ia mengkibas-kibaskan dengan sayapnya. Maka titik air yang di atas, maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tiap-tiap titik daripadanya malaikat yang mengucapkan istighfar akan Allah Subhanahu wa taala bagi yang demikian membaca dia hingga hari kiamat. Nak memberitahu kepada kita tuan-tuan, orang yang sembahyang, bila dia sembahyang sudah pasti dia akan membaca tasyahud akhir. Dia akan membaca tahiyat awal, tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, hingga seterusnya. Rupa-rupanya inilah yang di antara hikmah sembahyang itu. Barang siapa yang membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah ini, rupa-rupanya malaikat akan beristighfar. Malaikat akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membacanya hingga hari kiamat. Nak tunjukkan kepada kita besar tak besar rahsia yang tersirat dan tersurat dalam ibadah sembahyang. Itu baru baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Allah Ta'ala jadikan dengan bacaan itu malaikat beristighfar hingga hari kiamat. Malaikat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diampunkan dosa-dosa orang yang sembahyang ini. Dahsyat tuan-tuan. Itu bau rahsia yang tersirat di dalam at-tahiyyat. Kalau orang tak sembahyang, dia ada baca tuan-tuan.
Kalau orang tak sembahyang lah, dia pergi kedai mak janda tu, antara air sampai, roti tampal sampai, dia pun duduk. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Ada tuan-tuan dengar? Kalau ada tuan-tuan dengar, akan berdetik hati tuan-tuan. Orang ni betul ke tak betul? Itu je. Hanya orang yang sembahyang sahaja yang akan membaca kalimah tersebut di dalam tasyahud akhir ataupun tasyahud awal, atau bahasa yang mudah dalam tahiyat. Itu yang dikatakan apabila seorang hamba itu datang untuk solat, langkah demi langkah segala batu, segala pohon kayu, segala daun kayu akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat tuan-tuan. Itu baru rahsia orang yang sembahyang, baru rahsia di dalam at-tahiyyat, belum lagi yang lain-lain. Allah. Jadi tuan-tuan, kita nak tunggu apa lagi? Maka ibadahlah yang nak menyelamatkan kita pada hari akhirat besok. Baik, kita sambung sedikit lagi. Jauh dah. Kita nak cari tempat berhenti. Baik. Maka lazimkan olehmu tiap-tiap daya dengan dua makna ini, supaya hasil bagimu kehendakmu daripada beribadah dan dimudahkan atasmu menanggung bagi masyaqqah. Mudah-mudahan dia kata bukan saja menghasilkan ibadah, bahkan mudah-mudahan dia kata akan meringankan, memudahkan menanggung masyaqqah. Apa masyaqqah? Maknanya sebarang permasalahan. Apa masalahnya? Paling tidak nak mati besok dalam keadaan mudah. Itu maknanya. Mudah nak memperkata la ilaha illallah. Itu maknanya. Mudah daripada masyaqqah. Ini yang kita nak. Bahkan hidup dalam dunia pun sentiasa dalam keberkatan. Walaupun di saat sekarang ini hidup dalam keadaan tak menentu. Pekerjaan tak ada, tetapi kita masih mampu lagi beribadah. Itu maknanya dalam keadaan yang macam itu kita boleh melawan segala masyaqqah. Tidak ada sampai kita tak boleh beribadah. Boleh kita lagi beribadah tuan-tuan, boleh lagi kita makan. Tetapi kita dah baca dalam akhbar, kita dah lihat dalam TV bagaimana dengan situasi sekarang. Dah mula orang bunuh diri. Kerana apa? Tidak ada pekerjaan, dibuang daripada kerja, tidak ada wang ringgit untuk belanja, sanggup bunuh diri. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya rasa khauf, takut, dengan adanya ar-raja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala masyaqqah akan hilang. Baik. Kemudian sedikit lagi. Bermula khauf itu, yakni bergantung di dalam perkajaan yang lagi akan datang. Dia akan datang sebut.
Kerana bahawasanya yang ditakut itu bahawa mengatakan dengan kebencian atau takut ia akan luput hilang yang dikasihinya. Maknanya kita takut itu bergantung kepada perkajaan yang akan datang. Kita tak tahu apa yang kita akan buat. Bahawasanya yang ditakut itu bahawa mengata dengan kebencian. Kita takut. Kebencian apa? Kebencian Allah. Kalau Allah Ta'ala dah benci kita, tuan-tuan, Allah Ta'ala dah murka kita, kita nak pergi mana? Ini bumi Allah. Iblis dan syaitan Allah Ta'ala laknat ketika dia berada dalam syurga oleh kerana dia ingkar suruhan Allah, suruh sujud kepada Nabi Adam, dia tak nak sujud. Aku laknat engkau keluar daripada syurga ini. Itu yang dia tercampak ke bumi ini, ke dunia ini. Dia tidak ada lagi dah dalam syurga. Tetapi kita ini, kalau Allah Ta'ala kata berambus engkau daripada bumi aku ini, kita nak pergi mana? Kalau Allah Ta'ala kata macam itu, ini hak Allah. Bahasa yang kasar, tuan-tuan. Nak lawan juga Allah, tak nak juga beribadah kepada Allah. Allah Ta'ala kata keluar engkau daripada bumi. Tapi Allah Ta'ala ada sifat Rahman Rahim. Allah Ta'ala kata walaupun kau derhaka kepada aku, hatta engkau syirik kepada aku, kata Allah, aku tidak balas di dunia ini kecuali satu saja. Apabila engkau derhaka kepada mak bapak engkau, aku balas di dunia ini lagi. Baik, sikit lagi. Dan tiada boleh ada ia melainkan sesuatu yang ada ia di dalam pekerjaan yang lagi akan datang. Dia akan sebut akan datang. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya, walaupun ringkas untuk pagi ini, pegang dulu. Kalau kita nakkan konsisten diri kita dalam beribadah kepada Allah, kalau kita nak diri kita dalam keadaan sihat wal afiyah, pertama tanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasa kita meletakkan pengharapan, yakni banyakkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Cukup kata itu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlina fi amrina wa ma anta na'lamu bihi minna. Allahumma 'afina fi badadina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma inna na'udzubika bi kalimatika tammati kulliha minar rihil ahmar wa minad da'il akbar fin nafsi wad dammi wal lahmi wal azmi wal juludi wal uruq. Subhanaka idza qadaita amran ay yaqula lahu kun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahil syafi, Bismillahil kafi, Bismillahil mu'afi, Bismillahil ladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika